رسول الله يا نبي لك الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. InsyaAllah saya Mustaqim bin Rahman akan membentangkan tentang tajuk metode dakwah, InsyaAllah. Baik, kita tengok pada takrif dakwah dari sudut bahasa dan istilah menurut ulama. Dari sudut bahasa, perkataan dakwah berasal daripada kalimah Arab yang bermaksud menyeru, memanggil atau mengajak. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenalkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Surah Al-Baqarah ayat 186. Kita tengok daripada segi istilah pula. Dakwah sebagai satu program yang lengkap, yang kesemua peringkatnya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup dan bagi menyingkap petunjuk jalan yang menjadi petunjuk kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menjuru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Imran ayat 104. Baik. Antara kepentingan dakwah ialah yang pertama, membenarkan apa yang benar, menyalahkan apa yang salah. Yang kedua adalah mengeluarkan manusia daripada kesesatan dan membawa ke arah jalan yang benar. Yang ketiga ialah membina pribadi diri dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara matlamat dakwah ialah yang pertama, mengetahui tujuan manusia diciptakan. Yang kedua, membina negara yang aman dan makmur. Dan yang ketiga, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan hukum dakwah. Kalau dikaji Al-Quran dan hadis, tidak ada keterangan yang jelas tentang hukum dakwah. Dengan yang demikian, ulama berbeza pendapat. Golongan pertama berpendapat ia fardu kifayah, sementara golongan kedua pula berpendapat ia fardu ain. Kedua golongan tersebut mempunyai hujah masing-masing, sama ada dari Al-Quran, hadis atau sumber-sumber yang lain. Kita tengok golongan pertama. Golongan pertama, antara hujah golongan pertama ialah firman Allah sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul azim. Okey, maksudnya, dan hendaklah di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, iaitu mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, iaitu buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Imran ayat 104. Bagi golongan ini, kalimah di antara kamu, minkum,
dalam ayat tersebut menunjukkan bahawa perintah ayat tersebut ditujukan kepada sebahagian daripada orang Islam sahaja. Kata Al-Qurtubi, menyuruh ma'ruf, mencegah munkar itu fardu kifayah. Okey, kita tengok pula golongan kedua. Golongan kedua, sementara golongan kedua berpendapat dakwah itu fardu ain. Bagi mereka, pendapat tersebut berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan qiyas. Dalil Al-Quran adalah sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Maidah ayat 67. Maksudnya, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya, dan Allah jualah yang memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Menghuraikan ayat ini, As-Sayyid Naufal menjelaskan oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaklifkan dengan tugas menyampaikan agama Allah, maka umatnya juga ditaklifkan dengan tugas itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang mesti diikuti oleh umatnya. Okey, seterusnya kita akan tengok rukun dakwah. Yang pertama adalah ad-da'i, iaitu pendakwah. Yang kedua adalah mad'u, orang yang didakwah. Yang ketiga, maudu', iaitu konsep dakwah. Yang keempat, uslub, cara dakwah. Dan akhir sekali adalah wasilah, sumber daripada dakwah. Da'i, iaitu pendakwah, orang yang menyampaikan Islam kepada manusia, mengajarkannya dan menerapkan dalam kehidupan yang sebenar. Yang kedua, mad'u, orang yang didakwah, orang yang ditujukan dakwah sama ada dia dekat atau jauh, Muslim atau kafir, lelaki atau perempuan. Yang ketiga, maudu', iaitu konsep dakwah, merujuk kepada isi kandungan atau topik dakwah atau bahan yang cuba disampaikan oleh pendakwah. Yang keempat, uslub, cara berdakwah, cara yang dilakukan atau pendekatan oleh para pendakwah untuk mencapai matlamat dakwah. Yang akhir sekali, wasilah, iaitu sumber dakwah. Sumber penyampaian dakwah ada 5. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Rasulullah. Yang ketiga adalah sirah para salaf dan para soleh. Yang keempat adalah istinbat daripada ahli-ahli fiqh. Dan akhir sekali adalah wasilah, iaitu sumber dakwah. Sumber penyampaian dakwah ada 5. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Rasulullah. Yang ketiga adalah sirah para salaf dan para soleh. Yang keempat adalah istinbat daripada ahli-ahli fiqh. Dan akhir sekali, pengalaman pendakwah atau orang sekeliling.